Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Um, Okey, hari ni hari Jumaat. Dulu segala hari, so selalunya saya buat tengah hari, tetapi sebab ada apa orang kata back to back meeting, so saya sempat hanya masa ini saja. So alhamdulillah saya masih dapat boleh cubalah konsisten istiqamah melaksanakan live setiap hari. Okey. Right, so sekejap ya, nak setting. Selalu dia memang macam ni. Okay, so hari ni ringkas saja perkongsian saya petik daripada artikel dan saya suka macam ni sebab a lot of things saya fikir saya pun refresh diri saya juga, refresh knowledge saya. Sebenarnya when I was doing this services dulu, saya sangat keep abreast with all information, tapi bila saya dah mula pada fasa nak mengembangkan bisnes, so I tak buat servis-servis ni. Jadi bila I tak buat servis-servis ni, kadang-kadang kata knowledge tu lama-lama dia dia dah tak lekat lah. So bila saya nak buat live, so saya selalu suka situasi ni sebab saya masih boleh refresh knowledge saya. Okay, so hari ni tajuk tentang 6 herba untuk ibu berpantang. Saya melihat perkara ini lebih kepada dari sudut pemakanan. Okey, dari sudut pemakanan. Dari sudut pemakanan. So a lot of things yang ada dalam dapur tu selamat untuk dimakan. Selamat untuk dimakan dan dia boleh bagi kesan panas ke, buang angin dan sebagainya. So itu memang baguslah. Okay. Jadi saya tak pergi kepada angle segala herba-herba ni boleh dibuat dalam bentuk minuman, beverage ataupun kalau orang Melayu, orang Nusantara, dia akan guna dia untuk jamu. Sebab dia ada beza dia. Kalau kita ambil dalam bentuk makanan, dalam bentuk masakan lah kan, so kita ambil property dia. Tetapi kalau kita blend dia dalam bentuk minuman, dia akan jadi a different property pula. Okay, so saya tak sentuh yang itu sebab bagi saya wanita berpantang dalam pemulihan dia mesti kena lebihkan tentang aspek pemakanan. So I kongsi sekejap dia punya articles. Okay, so kalau boleh tengok dekat sini, saya kongsi daripada local newspaper, herba untuk ibu berpantang. Okay, so wanita yang baru saja melahirkan anak biasanya diminta mengambil makanan panas berasaskan herba kerana mempunyai banyak kebaikan, terutama dari segi menguatkan kembali peranakan, membuang angin dan mengembalikan kelancaran darah. Okay, so ini yang kita kenal, sebab tu kita kata makanan dari segi masakan lah. Okay, alright. So antara herba yang bagus ketika berpantang ialah bawang putih, halia, lada hitam, halba, manjagani dan serai, dan kebanyakan ini boleh didapati di dapur dah. So bagi saya, saya suka terms let food be your medicine, bukan medicine be your food. So saya sangat suka term tu. So maksud dia apa yang kita makan tu dia boleh bagi khasiat kepada kita. Bukan kita jadikan ubat-ubatan sebagai makanan kita. Okay, so let food be your medicine and not medicine be your food. Okay, so go back to this. Jadi ini adalah cadangan untuk dalam bentuk masakan herba untuk ibu berpantang. Okay, so yang pertama ialah halia. Halia bukan saja menghilangkan angin, right? Tapi terbukti mampu menyembuhkan luka dan menyembuhkan luka dan membuang angin. So halia memang kemudian dia membantu juga memanaskan badan. So kita masuk dalam makanan and some people dia ketuk-ketuk minum air dia. So benda ni memang property dalam halia ni memang ada property yang memang bagus untuk buang angin dan untuk panaskan badan. Kalau lah katakan macam kita rasa macam nak demam pun, kita pun boleh buat
Okay, letak ketuk-ketuk halia, lepas tu letak air panas dan kita boleh minum. Jadi kita akan rasa panas satu badan dan kita akan buang angin. Okay, so benda ni bukan saja baik untuk ibu berpantang, tapi untuk kita yang macam menjalani kehidupan harian ni pun kita boleh buat. Okay, halia. Halia ni very simple. Okay, kedua ialah lada hitam. Okay, dia lada yang biji tu, dia ada lada putih dengan lada hitam. So kedua-duanya khasiat yang sama. Cuma yang lada hitam tu dia lebih tajam dan lebih pedas lah bagi saya. Okay, so lada putih tu dia mild sikit lah, dia lembut sikit rasa. Okay, tapi kedua-duanya mempunyai khasiat yang sama. Dia bagus untuk memanaskan badan dan menyegarkan tubuh dan juga boleh menyembuhkan demam, pening kepala, loya, cirit-birit dan melawaskan kencing. So kadang-kadang bila kita demam kita akan ambil sup kan, sebab dalam sup tu ada lada hitam. So tujuan dia adalah untuk memanaskan badan. Okay, so rempah-rempah ni memang dah proven memanaskan badan, itu sebab industri rempah tak pernah turun harga kan. Gitu. Okay, so untuk bayi pula, okay, lada hitam boleh mengelak kembung perut bayi. Caranya mudah saja, goreng dan bakar lada hitam tu, tak ada minyak, tak ada air. Kemudian balutkan dalam kain yang bersih, kemudian tuang perlahan-lahan pada perut dan badan bayi. Ini bila kita rasa anak kita macam nak dapat kembung, okay, dia menangis kan, dia tak selesa perut. So puan boleh buat tuam ni. Okay, so satu cara sangai lada hitam tu, kalau tak boleh juga campur dengan beras. Kita tak tambah air atau minyak, so kita just nak kepanasan daripada herba-herba ni. Okay, so lada hitam memang kita ada banyak ya masakan yang mengandungi lada hitam kan. Ada sambal lada hitam, ada sup kan, and then kalau kita nak perap daging ke ayam ke ikan pun kita guna lada hitam. Okay, so lada hitam sangat common dan senang nak dapat di dapur. Dan kita pun memang dapat rasa beza kalau kita ambil something yang mengandungi lada hitam. Kita akan rasa panas, okay, dan kita akan rasa macam buang angin. Okay. Kemudian manjakani. Manjakani ni mungkin puan boleh google. Okay, manjakani ni adalah dia daripada herba daripada tumbuhan. Okay, digunakan untuk merawat luka dalaman dan luaran selepas bersalin dan penawar kepada masalah keputihan. So bahan tanin dalam manjakan ini mampu membaiki tisu rosak selepas bersalin. Manjakan ini membantu mengurangkan lelehan mukus, menstabilkan hormon, melancarkan darah, melawaskan buang air besar dan memberi tenaga badan. Tumbuhan ini juga mampu menguatkan otot faraj wanita. But kita pun ada, saya pun selalu baca ada orang overwhelmed dengan herba manjakani ni. Okay, kalau kita kata herba manjakani ni merapatkan dan sebagainya, tapi kita tak boleh kata itulah rawatan dia. Okay, sebab bagi saya a little bit terbuka. Kalau kita nak otot peranakan kita kuat balik, kita ada pemakanan dan senaman selain pada amalkan herba. So bukan herba tu semata-mata. Sebab saya tak percaya benda tu. Saya sangat percaya pada senaman dan diet. Sebab kita ada senaman squat kan, kita ada senaman lot of senaman yang boleh bantu. So bukan semata-mata kerana mengharapkan herba itu. Okay, bagi saya orang yang macam tu adalah orang yang malas. Okay, sebab kita kena tahu dan buat research betul-betul dulu. Okay, so itu sebab that's it. Tapi ada je orang makan kan. So saya pun ingat, saya pun pernah makan benda ni sebiji-sebiji. Mak saya sediakan waktu dalam pantang, direbus sekali dengan nasi. Okay, so kita makan lah. Sebab masa tu saya memang mengalami masalah luka lambat baik. Saya memang ada masalah ni. Okay, sebab selain daripada tu saya tak obses. Dan walaupun saya tahu kebaikan dia. Okay, so untuk mereka yang obses tentang benda ni, selalunya moderation is the keyword lah. Jangan berlebih-lebihan, right? Okay, kemudian asam jawa. Asam jawa ni memang common sangat ada dalam dapur. Okay, dia bukan setakat menambah kemasaman dalam makanan tapi membantu menurunkan berat badan. Okay, kemudian
memang bagus untuk pelawasan, okey, pelawasan. So maksudnya kita punya sistem sistem buang najis semua okey, right? Tapi kita kena ambil dalam kuantiti yang sedikit dulu, kemudian meningkatkan mengikut kesesuaian badan. Okey, so memang asam jawa ni memang sangat sangat common, sangat banyak digunakan. Okey, kita guna dalam masakan, kita guna untuk buat minuman air asam jawa, ataupun orang panggil wedang ke apa ke. So dia sangat membantu. Okey, memang kalau kita amalkan minuman air asam jawa ni, kita akan kulit kita akan nampak lain sikit. So satu lagi yang my mum selalu buat, kalau sakit tekak, inilah ubat dia. Okey, air asam jawa. Memang herba ni memang selalu ada dalam dapur kita lah. Alright, so next ialah bawang putih. Okey, bawang putih ialah antibiotik semula jadi, penyembuh luka, menghalang penyakit sengal dan saraf, mengeluarkan angin dalam badan. Juga membantu mengurangkan tekanan dan kemurungan. So seeloknya dimakan dengan cara membakar atau menggorengnya terlebih dulu dan dimakan dengan nasi panas. So sekarang dah banyak snacking, bawang putih goreng, bawang merah goreng, snacking lah ya, peria goreng dan sebagainya. So boleh pelbagaikan dalam hidangan kita. So bawang putih memang sangat common ada di dapur, dan memang sangat common sebagai boleh mengubat. Okay, so kita bakar, kita makan macam tu je. Ada orang jeruk, ada orang tumis sekali dan sebagainya, dan kita makan. So bawang putih ni memang sangat common lah. So memang bagus untuk ibu dalam pantang. Okay, akhir sekali ialah halba. Okay. Halba yang kita pernah tengok dalam nasi dagang tu, okay, ibu yang mengalami masalah susu badan boleh ambil air rebusan halba. So air tu, halba tu kita akan rebus sekali dengan air dan kita boleh minum. Halba juga boleh untuk panaskan badan. Tapi dia juga dimasukkan dalam masakan lah untuk menaikkan bau dan sebagainya. Ada yang boleh makan macam tu je. Macam kita makan nasi dagang tu, kita makan macam tu je kan. Tapi kita buat air rebusan. So waktu saya dalam pantang, saya punya penjaga pantang pun menggunakan halba sebagai air untuk steam. Air untuk steam, untuk bertangas, digunakan halba juga. Okay, so sebenarnya banyak je lagi tapi ini yang dikongsi kat sini. So sebab herba ni senang nak dapat, sangat mudah didapati. Okay, so ni adalah kebaikan dia. So first ialah halia. Halia memang sangat common. Sekarang ada halia goreng. Halia goreng, so maksudnya kita goreng siap-siap, lepas tu nanti bila kita nak makan, kita tabur je. Okay, ataupun boleh buat kudapan. So ada halia, lada hitam, manjakani, asam jawa, bawang putih dan halba. Okay, so yang ini bagi saya selamat untuk dimakan kerana banyak dalam masakan. So yang jadi challenge, mungkin ada jenis-jenis herba yang puan ambil ataupun sediakan, mungkin dalam situasi yang tak berapa sesuai, antara je anak demam kuning. Kalau anak demam kuning, kita memang kena elakkan lah pengambilan herba. Okay. Kedua ialah bila kita sendiri macam ada dapat signal, kita sembelit. Okay, kita sembelit ataupun rasa tak lawas, rasa macam ada angin apa semua, jadi biasa kita elakkan dulu. Okay, so itu tengok situasi. Dan ada juga ibu yang memang alah kepada herba. So kita dapat juga banyak cases ibu alah pada herba. Bila ibu alah pada herba, bermaksud dia memang tak boleh sama ada minum, makan atau sapu, atau sapuan. So sama. Okay, jadi pun herba tak sesuai untuk semua orang. Kena tengok juga situasi. Jadi kalau ibu yang alah, kena cari alternatif lain lah. Kena cari bahan-bahan lain untuk kekal panas dan sebagainya. Okay, so ni adalah herba yang bagi saya sangat common dan senang didapati, banyak dekat dapur kita, dan insyaAllah memang kita guna dalam masakan.
So itu saya punya sharing hari ini tentang herba yang bagus untuk ibu berpantang, dan herba-herba ini adalah untuk dimasak. Okey, ada orang buat rebusan, air rebusan minum, ada orang buat air rebusan untuk mandi, air rebusan untuk bertangan dan sebagainya. So dia sangat common. Okay, so boleh digunakan. Cumanya berhati-hati kalau anak itu masih ada jaundice ataupun ibu tu memang tahu-tahu je dalam pantang dia dapat alahan kepada herba. So yang tu kena elakkan. Right, so itu saja perkongsian saya untuk hari ini. But okay, before I leave, so saya nak kongsi tentang macam biasa, a few messages, okay, sedikit pesanan. Pertama ialah tentang khidmat penghantaran masakan berpantang yang kami perkenalkan khusus kepada ibu yang tak mahu habiskan masa di dapur sepanjang tempoh berpantang. Okay. So apa yang kami sediakan adalah makanan berpantang berasaskan bahan-bahan premium termasuk kaedah memasak. Kaedah memasak dia yang betul, yang tidak menghilangkan zat dia. Okay, so untuk ibu-ibu yang tak nak banyak sangat masa spend kat dapur, boleh beralih kepada pesanan masakan berpantang secara penghantaran. Okay. Kedua adalah alright. So sesi temu janji vaksin ini adalah sesuai untuk ibu hamil dan menyusu. Kalau puan kemas kini, puan akan dapat jadual dan ada vaksin yang sangat sesuai untuk situasi ibu hamil dan ibu menyusu. So dan saya dah tengok ramai dah sekarang dah dapat. Okay, so tempoh kalau dalam hamil tu 14 ke 33 minggu, tetapi untuk ibu menyusu, dia baru lepas bersalin, so mungkin seawal 7 hari selepas bersalin pun dah dapat giliran. Jadi kena tengok situasi, kan ada sesuatu macam kalau dia memang demam dan masih lemah, dia tak perlu buat lagi lah. Tapi kalau tak, insyaAllah kita harap vaksin ini boleh membantu dalam mencapai herd immunity. So sekali adalah muat turun e-book percuma di pantangplus.com. So kalau klik dekat pantangplus.com, ada e-book percuma, kita dah keluarkan 2. Satu ialah panduan pemakanan semasa hamil dan kedua ialah panduan vaksin untuk ibu hamil dan menyusu. Right, so just download secara percuma sebagai reference, rujukan untuk puan-puan. So insyaAllah kita akan bagi lagi banyak e-book, so untuk menambah pengetahuan. So apa yang kita pernah buat sharing di live dan sebagainya, kita compile dan kita bagi dalam bentuk e-book. So nanti kan kita akan keluarkan beberapa lagi siri e-book. Right, secara percuma saja. So I think that's all from me for today. Thank you so much, and you all guys take care. So banyakkan berdoa, semoga kita lalu kita dapat melepasi situasi sekarang yang saya rasa kadang-kadang saya pun dah tak sanggup nak cakap technically would be ekonomi. Ekonomi sangat penting, politikal pun sangat penting, keadaan kewangan kita, keadaan kesihatan mental kita semua tu. So minta doa daripada puan-puan untuk semua kita semua selamat dan biarkan COVID ini pergi, so kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa kembali. Saya melihat kepada ketidakstabilan dan our generation, our next generation, kita punya generasi, kita punya anak-anak ni. So saya sangat concern yang itu dan saya rasa sedih bila melihat benda ni berlaku, mungkin masa kita tak lama, tapi anak-anak kita bila berdepan dengan suasana yang macam ni, I feel so sad. Saya tak boleh nak gambarkan sad saya tu, macam I cannot imagine kan Malaysia macam ni. So minta doa daripada semua, semoga kita semua urusan kita dipermudahkan. Hari ni hari Jumaat, so petang ni lepas asar sebelum maghrib, maybe kita luangkan masa untuk berdoa banyak-banyak. Saya sangat sedih tengok keadaan sekarang, saya sangat sedih.
Okay, dan saya sangat bersimpati dengan ramai yang terkesan dengan wabak ni, yang ramai yang macam-macam lah difitnah dan sebagainya. So I think it's a very unhealthy environment that we are facing. So saya tak sanggup kita nak protect anak kita daripada benda ni semua. Itu yang saya rasa macam sometimes suasana ni testing us to the max dah. Alright, so hanging tough kat situ. So please take care of yourself, take care betul-betul, stay safe, dan saya juga tak keluar kalau saya tak perlu. Kita rasa sangat bimbang kan. Right, so saya doakan semua urusan dipermudahkan. Take care, stay safe. Kita jumpa lagi insya-Allah. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.